Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wal amanah, artinya dan wajib pula pada hak segala nabi-nabi yang menjadi utusan itu bersifat amanah. Maknanya tiada khianat. Mereka itu dengan mengerjakan yang diharamkan atau yang dimakruhkan dan ditafsirkan akan dia oleh setengah mereka itu dengan bersifat segala mereka itu dengan peliharaan Allah, segala zahir mereka itu dan segala batinnya, daripada terpakai dengan barang yang ditegahkan daripadanya akan sebagai tegah yang makruhkan dia. Dan kata setengah mereka itu amanah itu satu malakah, yakni satu kekuatan yang teguh pada diri seorang menegah ia akan tuannya daripada mengerjakan segala larangan. Maka atas tiap-tiap satu daripada segala tafsir yang tersebut itu, maka iaitu kembali kepada ismah, yakni terpelihara daripada segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala, limpah kurnia dia pula, ihsan dia, pemberian daripada dia semata, masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam, alhamdulillah. Syukur kita Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Syukur kita dijadikan dan ditakdirkan kita berada dalam masyarakat, suasana boleh menjunjung berita Allah Ta'ala, alhamdulillah. Syukur dipertemukan kita dengan orang yang boleh menunjukkan kita jalan kebenaran, alhamdulillah. Syukur dengan limpah kurnia Allah Ta'ala diberikan hati sanubari kita, ada minat aloba, ada tercetus perasaan cinta untuk mengenal siapa menjadikan kita. Dengan itu sentiasa kita ingat dia, zikirkan dia, mentauhidkan dia, dan sentiasa terkenangkan jasa dia dan nak balas jasa dia dengan memuji dia, mengiktiraf dia, mentakzimkan dia, merasakan hebat pada dia, merasakan pergantungan hanya pada dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, minat yang berterusan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan untuk bersama kita memanfaatkan, meneruskan bacaan
daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Kata musannif wal amanah. Nisbah matan dia adalah ataf daripada perkataan as-sidqu. Wajib Nabi Rasul ni bersifat benar, dengan makna mustahil ada apa pernyataan mereka yang menyalahi realiti. Seterusnya, selain daripada sifat sidik tu, kita nak sambung ni wal amanah, adalah amanah. Bahasa lain dalam bahasa Arab, amanah ni dengan makna ismah. Ismah, alif lam ain sad mim dan ta marbutah. Al-ismah. Bahasa kita dalam bahasa Melayu selalu kita sebut maksum. Dia lah tu. Jadi amanah ni dalam konteks bahasa Melayu yang kita memang pakai bahasa Arab pun dah lebih popular perkataan tu. Dan itulah antara makna paling tepat untuk menghuraikan amanah ni atas kebanyakan yang dihurai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Jadi maksud amanah ni al-ismah, bahasa terjemah bahasa Melayu kita sebut maksum, dengan makna mereka ni terpelihara daripada dosa. Baik. Artinya wajib pula. Jadi atas kata dia sifat wajib, dengan makna wajib pula, wajib juga. Wajib pula tu kalau bahasa kita lah ni, pula tu dengan makna wajib juga. Itu cara dulu dia amal juga tu dia gunakan bahasa pula. Wajib juga pada hak. Jadi hak dalam bab memahamkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, hak Allah, hak Rasul, dengan mana zatullah, zatul Rasul. Jadi sifat yang wajib pada hak, pada zat segala nabi-nabi yang menjadi utusan. Bahkan kalau ikut bukan saja yang jadi Rasul saja, bahkan umumnya semua nabi. Apa yang wajibnya? Bersifat. Tu fa'il lagi wajib. Oleh bersifat amanah. Ya. Apa makna amanah? Tiada khianat. Makna jadi naqid. Khianat, tiada khianat. Sidik, tak sidik. Itu lawan dia. Lebih lawan dengan menggunakan la. Dia termasuk dalam ujub salabi ya. Macam-macam lah kalau cerita bahasa Arab. Baik, jadi maksud kata amanah ni tak khianat. Tu pun kalau ikut kena hurai lagi. Tak khianat dengan mana apa? Tak khianat mereka itu Nabi Rasul dengan mengerjakan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Ya. Nabi Rasul takkan ada istilah buat benda haram atau makruh, bahkan yang kata buat benda haram dan makruh, kalau bahasa kita sebut terlintas hati, tak pernah ada terlintas hati nak buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang, apatah lagi nak buat perkara yang tak disuruh dan diperintah oleh Allah Ta'ala. Nabi Rasul ni orang yang sangat kenal Allah Ta'ala. Jadi tak akan ada pada mereka apa-apa perkara yang istilahnya membangkang, pergi, tak bersetuju, ataupun tak taat, ataupun masih ada keraguan lagi nisbah sabit wujudnya Allah, yang Allah adalah ilah. Dengan tu boleh menyebabkan ada berlaku khianat pada mereka. Takkan ada macam tu, dan takkan tergambar sama sekali pada akal kebolehan dan kebarangkalian khianat itu oleh Nabi Rasul. Bahkan sekali lalu pun kita sebut dah yang lepas, maksumnya Nabi Rasul ni apa? Isyarat pada Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wajib kita berpegang Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ni, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah uswah hasanah. Tak mana ada uswah hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillah. Bahasa Quran sebut fi Rasulillah, pada batang tubuh Rasulullah. Itu asal bahasa lughah, fi Rasulillah, fi zati Rasul. Atau huraian ulama termasuk dalam fi Rasulillah tu fi zati Rasul, fi zatihi, juga fi suratihi, fi siratihi, fi sariratihi.
Maksud kata fi Rasulillah tu. Antara fi Rasulillah tu macam mana? Fi Rasulillah dengan mana fi zati Rasul. Pada batang tubuh dia, diri dia sendiri tu adalah contoh ikutan yang baik. Antara huraian mana diri ni apa? Suratihi, rupa yang ada pada dia, janggut, misai, apa saja yang istilahnya pada batang tubuh dia, kuku nak kena potong, yang ni mana boleh potong, mana tak boleh potong. Pada Rasulullah ni dia cantik ikutan yang baik. Mana Rasulullah potong, potong. Dia tak pernah potong, tak potong. Dia ada kaedah macam tu. Nak ambil faham yang fi Rasulullah ni ada uswatun hasanah. Jadi bila kat Rasulullah ni, pada batang tubuh dia, pada sifat dia, tingkah laku dia, masa kata ulama masuk fi Rasulullah tu fi surah, sirah, sarirah lah. Tu bahasa ringkas dia. Pada rupa batang tubuh dia masuk fizikal dia zahir, surah, sirah, perjalanan hidup dia, wasarirah, dan juga hati sanubari dia, azam dia, minat dia, tumpuan dia, kasih dia, suka dia. Yang tu adalah juga pada kita dia adalah uswah hasanah. Itu pegangan kita lah, akidah kita pada Nabi-Nabi, semua Nabi Rasul, bahkan khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasnya nak faham berkenaan dengan datangnya Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad lah totally. Yang lain tu ada sebagainya telah dibasuh, kok kita tak kenal. Jadi pada Rasulullah ni apa yang dia bawa ni semuanya adalah baik-baik belaka dan contoh ikutan teladan yang baik, sekalipun benda yang bukan dalam khas bab ibadat. Sekalipun buka makan kurma, sekalipun masuk tandas kaki kiri, sekalipun bukan ibadat khas kan, kaifiat nak masuk je. Nak makan masuk tangan, sekalipun macam tu. Jangan kata sama sekali Rasul makan tangan pasal ada Arab, jadi nak makan dengan chopstick. Kalau andai kata Rasulullah adalah ni, kita pergi negeri Jepun, negeri Cina, kita makan dengan chopstick, Rasulullah pun makan dengan chopstick. Janganlah duk sembang merepek-merepek. Bukanlah pula maksudnya tak boleh makan dengan chopstick. Tapi bila tak berlaku kat Rasulullah, engkau jangan memandai-mandai mereka satu ayat yang macam-macam diandaikan nisbah pada Rasulullah. Pasal bila berlaku kat Rasulullah, mesti apa yang dah berlaku tu adalah yang terbaik pada dia. Takkan ada yang lebih baik daripada apa yang Allah telah dah buat, dah laksana, dah selesaikan pada Nabi kita Muhammad SAW. Andai kata ada yang lebih baik makan dengan chopstick, niscaya Rasulullah dah makan dengan chopstick lah. Takkan bertukar punya kenyataan tu. Takkan ada keberangkalian lain yang kata Rasulullah hidup, dia pun nanti akan makan di Jepun makan dengan chopstick. No, jangan buat andaian-andaian merepek-merepek itu. Pasal diajar oleh tutur para ulama kita, kat Rasulullah ni contoh ikutan baik. Yang pada Rasulullah ni atas kata rupa dia, zat dia, pakaian dia, minuman dia, apa saja yang datang daripada dia, perjalanan hidup dia daripada kecil sampai besar, hatta yang sebelum jadi Rasul sekalipun, begitu juga lah hati sanubari dia, apatah lagi hukum yang memang dia perjelaskan. Takkan ada apa-apa yang nama tak elok, takkan ada, sekalipun dia bukan khas atas jalan ibadat. Ini akidah yang memang jumhur ulama ahli sunnah kita jawab, bagi penjelasan kat situ. Dan kita mesti, orang kata apa, jalan terbaik memang kena hadap satu baru, nanti baru kita ada istilah cinta gila punya dengan Rasulullah. Tu pun tak terang mana juga kan. Terus duk belajar macam tu, faham macam tu pun kadang tak cinta mana, tambah pula belajar Nabi Rasul dengan ada perasaan dan tanggapan, ada salah sangka, ada buruk sangka, bahkan itu itikad bahawasanya Rasulullah ni ada benda-benda yang tak kena pada dia, sehingga Allah Ta'ala pernah perbetulkan dia pernah silap, dia pernah bertobat, dia pernah diperbetulkan, Allah Ta'ala pernah betulkan peribadi Rasulullah gini. Nampak macam Nabi Rasul ni macam aku lagi baik pada dia, aku pun tak pernah kena tegur macam tu. Janganlah gila punya salah ni. Sampai pada tahap sampai boleh memperlekehkan Rasul, keluar daripada mulut macam tu punya bahasa. Bayang tengok apa dalam hati perut dia. Pasal kita ada belajar itu kan, ada isyarat ayat Quran yang kata
Orang yang kalau daripada mulut dia, daripada tulisan dia, seolah-olah menyatakan dan pada tulisan dia, perkataan yang keluar pada mulut dia, dia merasakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni macam alahai, biasa macam tu je. Bahkan dengan ayat Quran yang ada, dia kata Nabi Muhammad sendiri mengaku, dia kata Allah Ta'ala perintah kepada Muhammad, ana basyarum mislukum. Rasul pun kata aku macam manusia macam kamu je, macam mereka juga. Ayat-ayat Quran tu jadi hujah pada mereka untuk membolehkan mereka merendah, menjatuhkan dan menyamaratakan Rasulullah dengan kita. Orang yang pelak ni memang macam tu. Orang mukmin yang ada iman dengan Nabi Rasul ni, dia takkan ada akidah macam tu. Bahkan walaupun Rasul kata ana basyarum mislukum, yang ni adalah tawaduk mereka, dan Allah perintahkan mereka macam tu, dan memang jiwa raga mereka macam tu. Walaupun duduk kedudukan yang tinggi, dia tak pernah mendabik dada dia ialah orang yang mulia. Walaupun Rasulullah misalnya, dia ialah makhluk yang sebab baik makhluk, bayang tak? Dia tak pernah rasa dia adalah sebab baik makhluk, bahkan dia rasa diri dia makin hina, rendah, kekurangan, bahkan apa yang dia buat tu masih belum menepati SOP dia untuk jadi hamba Allah Ta'ala. Pada dia macam tu kedudukan dia. Dia tak pernah berpuas hati dengan kedudukan dia, dengan ketaatan dia. Tak pernah. Satu semua Nabi Rasul yang sentiasa dalam keadaan taat tu, masing-masing pakak mengaku bahawasanya mereka masih menzalimi diri mereka sendiri, walaupun total punya taat pada Allah Ta'ala dan Rasul, pada Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala, ta'zim Allah Ta'ala, tanzih Allah Ta'ala, siang, malam, pagi, petang, junjung sungguh perintah Allah Ta'ala, berpenat, letih, lelah, sampai ada yang terkorban, ada yang mati, ada yang dibunuh, pun dia rasa masih belum sempurna lagi dia tunaikan tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Ini Nabi Rasul. Orang beriman macam ni, dia pandang Nabi Rasul. Dan memang Nabi Rasul macam ni sikap dan kepribadian mereka. Walaupun dia hebat, dia tak pernah mendabik dada dia hebat. Walaupun dia berjaya dengan macam-macam perancangan, dia tak pernah rasa yang tu datang daripada diri dia. Dia punya ciri kehambaan yang ada pada Nabi Rasul ni. Satu, kita mesti faham konteks Nabi Rasul ni macam mana kedudukan dia khas ni, nak faham ismah maksum ni dalam keadaan yang nak kata mereka ni maksum ni, kata dipelihara daripada buat dosa, bukan saja nisbah pelihara, tapi memang mereka ni sangat taat dan sangat jauhkan diri daripada apa-apa yang boleh buat nama dosa, dan dalam keadaan tak berdosa sekalipun, pasal mereka maksum tu pun mereka masih rasa mereka berdosa. Yang tu kita mesti pegang hal yang ada pada Nabi Rasul. Nak urai apa semua tu? Nak uraikan itulah maksud ismah maksum. Jaga pasal zaman lani ni dia ada kecelaruan, kefahaman baik bab ketuhanan, bab Rasul. Ada orang di syarah Nabi Maksum ni nak dengar macam mana? Ni hak sivil ni nak dengar. Memang dia kata Nabi Maksum, tapi dia punya uraian Nabi Maksum ni macam ni. Kata Nabi Muhammad, kata dia, dah dia maksum. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Kata dia, Allah Ta'ala sendiri mengiktiraf, Allah Ta'ala dah ampun siap dah kamu, dosa kamu Muhammad, yang dulu ke yang akan datang, Allah Ta'ala ampun siap dah. Kalau Nabi buat Rasul, Nabi Rasul, Nabi Muhammad pun kalau dia buat dosa, Allah Ta'ala jamin ampun siap dah. Tu faham saya apa? Apa maksud dia? Maksudnya Nabi ni dia faham buat dosa, tapi Allah Ta'ala ampun. Faham saya apa? Macam tu lah maksud dia. Bukan. Yang tu yang kata cara faham tu cara faham literal ayat, cara faham Wahabi. Bukan macam tu maksud. Bahasa Quran ni dia punya bahasa dia kalau ikut cukup indah. Baca Quran ayat yang sama tapi memahamkan macam tu, jijiknya rasa faham gitu. Sampai dia faham, Nabi ni macam mana? Allah Ta'ala dah ampun dosa telah lalu yang akan datang. Jadi maksudnya apa? Alah, kalau dia buat dosa pun Allah Ta'ala ampun siap dah. Macam tu faham? Subhanallah. Kalau macam tu Nabi Rasul kata ya, senang banyak lah engkau dah. Kan kita kata gitu kan. Kau buat dosa pun Allah Ta'ala ampun. Dosa kau tak buat lagi pun dah ampun siap-siap. Senang banyak. Mana macam tu? Jangan faham macam tu sama sekali.
Ada orang cakap macam tu. Dalil siap dalil Quran. Memang ayat Quran tu lah. Tapi cara dia faham macam mana? Cara ulama kita faham jauh bumi dengan langit. Jijik sangat cara fahamannya tu. Satu ayat Quran ni tak kena gaya, dia bukan bawa hidayat, sesat. Satu ngaji Quran mesti ngaji daripada ahli dia. Ngaji daripada orang-orang yang betul-betul takwa dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Betul-betul orang yang kenal siapa Allah Ta'ala dan Rasul. Baru kita dengar ayat Quran yang dihurai tu, sejuk hati, lega kita, tenang kita dengan apa yang dihurai, bab ketuhanan, bab kerasulan, macam mana nak tauhid Allah Ta'ala, macam mana nak menzahirkan hamba, macam mana hebatnya kedudukan Nabi Rasul ni. Kita dengar dia cerita bab Nabi Rasul tu, sejuk hati, best saja. Kalau orang yang hati bercelaru ni dengan fahaman dia baca ayat Quran, dia cerita bab ketuhanan, kita dengar berserabut, kita dengar dia cerita bab Rasul pun berserabut, kita dengar. Kagak. Jadi maksud amanah ni tiada khianat mereka itu. Jadi tak khianat dengan mengerjakan yang diharam, tidak akan ada sama sekali. Atau yang dimakruhkan. Baik, jadi apa huraian ataupun tafsir kepada amanah ni? Tengok. Sekali lalu dia sebut ta'rif tu. Jadi khianat amanah dengan mana? Tak khianat dengan mana takkan buat benda haram makruh. Bahkan ada kitab sebut, bahkan yang khilaf aula, bahkan kalau yang harus pun dia takkan ambil di atas nak mensembamkan diri untuk berlazat-lazat dengan nikmat dunia. Takkan dia akan buat perkara yang atas nama harus sekalipun atas maksud dan atas wajah itu. Contohlah misalnya berkahwin kan. Rasulullah memang kahwin ramai. Sebelum daripada turun ayat Quran suruh perintah hadkan perkahwinan ni sampai 4 orang saja paling maksima, Rasulullah masa tu dah ramai dah. Pada orang mukmin diberi pilih mana yang ada lebih isteri daripada 4, pada masa tu pilih 4 saja, yang lain dia kena lepaskan lah, melainkan Rasulullah. Itu khususiat Rasulullah SAW. Dengar yang dia sebut, walaupun dia isteri lebih daripada satu, tu satu hal. Bahkan yang dah ada pada dia ramai, taklah macam mana kita ni yang kalau lebih pada 4 kena pilih 4 saja, yang lain kena lepas. Kat Rasulullah khususiat pada dia, apa yang ada dia boleh pakai. Tapi apa hal yang ada pada dia itu, dia tak sedikit pun ambil itu atas wajah untuk berlazat-lazat, untuk bernikmat, ambil nikmat dunia semata-mata. No. Bahkan apa yang ada pada dia semata-mata untuk mengajar syariat, untuk menunjukkan apa sebenarnya maksud perkahwinan. Satu yang hal yang ada pada dia. Mesti faham bagi orang kata apa? Metodologi, cara nak memaham akidah kepada Nabi Rasul ni, yang dia ni sebagai contoh tauladan tu mesti betul format tu. Tak kena gaya itu. Tu yang ada orang kata Nabi Muhammad pun ada syahwatun nisa. Dia kata apa? Ada kegairahan dengan wanita. Ayat. Gigit saya ada tok guru kalau dengar ayat macam tu mau ada sepaknya kalau duduk depan mata. Tak ada adab langsung dengan Rasulullah. Bahkan kita kata apa, kalau engkau ni pantang tengok perempuan, berahi tengok perempuan macam rasa geram tak? Ada orang cakap hidayah tu, hamba tak geram, tampaklah hamba batu yang kayu. Sanggup kat Nabi cakap macam tu. Mulut tu cili esok orang tu tak tahu lah. Ada orang sanggup cakap macam tu kat Nabi je. Allah. Jadi bukan saja mereka ni tak akan mengerjakan benda haram dan makruh, bahkan yang harus pun walaupun asal istilahnya dia boleh pilih, tapi dia tak akan pilih atas nama nak berlazat dan bersyahwat semata-mata. Tak akan ada dia buat benda yang harus sekalipun, melainkan atas semata-mata nak mengerjakan syariat, nak menunjukkan syariat. Baik. Dan ditafsirkan akan dia, akan khianat ini, akan amanah ini,
oleh setengah mereka itu, setengah makna sebahagian mereka itu ulama, dengan bersifat segala mereka itu dengan peliharaan Allah, segala zahir mereka itu dan segala batin mereka itu. Jadi ada ulama yang menghuraikan maksud amanahnya apa? Mereka ni dalam peliharaan Allah Ta'ala zahir dan batin daripada terpakai. Istilah terpakai ni terjebak dengan barang yang ditegahkan daripada barang itu. Akan sebagai yang tegah makruh kan dia. Hatta perkara yang ditegahkan makruh sekalipun Allah Ta'ala pelihara. Yang ni atas sebut nisbah Allah pelihara satu hal, tapi bahkan kita sebut atas peribadi yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau andai kata kita hidup tengok Rasulullah lah, memang kita akan lihat mereka ni sangat berjaga-jaga, berwaspada, dan tidak akan ada apa-apa selera untuk melanggar perintah Allah Ta'ala, walaupun sekecil-kecil perkara. Takkan ada. Dia sentiasa dalam keadaan, saya mengaji ada tegur sebut apa, Nabi Rasul ni dia kata duduk taat. Kita tak macam tu dalam duk taat tu pun tak taat lagi. Mereka ni macam mana? Tak dalam keadaan taat yang khas pun taat. Yang jasad dia bersama dengan manusia, tapi hati dia dengan Allah Ta'ala. Dia punya ulama bagi gambaran macam mana Nabi Rasul ni. Bahkan kalau kata jasad dia tidur pun, hati dia tak tidur. Kata tu yang kata mereka ni dalam peliharaan Allah Ta'ala zahir batin ni, jadi maksum tu dengan mana macam mana? Mereka ni duduk the highest level dari sudut kepatuhan dan ketaatan. Malaikat pun tak boleh buat taat macam tu. Inilah Nabi Rasul. Boleh? Faham? Saya sebut apa? Itu yang kita belajar mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama dah menyenaraikan di kita ranking makhluk ni, siapa paling afdal tu. Memang ada kitab-kitab khas bicara ranking tu lah, top orang yang paling tinggi sekali. Siapa dia? Yang ulul azmi. Ulul azmi pun paling besar ialah Muhammad SAW, itu Nabi Ibrahim, itu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu Rasul-Rasul, itu Nabi-Nabi yang tak jadi Rasul. Tu tak ada siapa boleh challenge tu. Malaikat pun kalah. Lepas tu baru ketua malaikat. Lepas tu awamul muslimin. Dan awam muslimin siapa dia? Sahabat, tabi'in. Dan sahabat tu siapa pula? 10 yang awal-awal yang jadi khalifah. 4 orang tu. Lepas tu ada 6 lagi yang menyempurnakan 10 yang diberi khabar gembira. Mereka ni dijamin ahli syurga. Lepas tu ahli perang Badar, ahli perang Uhud, ahli bai'at Ridwan. Senarai tu. Jangan ada siapa duk susun dengan cara lain. Apatah lagi ada ulama-ulama yang telah lepas yang digelar imam, ulama, mujtahidin. Mereka ni jadi kiblat kita dalam bab tauhid, fiqh, tasawufnya. Jangan siapa nak mana sentuh dari mana. Kenapa? Memang kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Itu kaedah kita. Kalau ulama-ulama yang pakar dalam bab agama, imam mujtahid dalam bab fiqh, tauhid, tasawuf tu pun, yang tu pun kita tak boleh usik, tambah nak usik kepribadian Rasulullah tu. Tapi ada orang berani usik, bahkan dia duk rasa macam dia lagi baik lagi dengan siapa yang ada dalam dunia. Kadang-kadang dia tak pernah dakwa macam tu kan, tak pernah cakap, tapi cara dia bercakap tu geli dia tengok. Jagalah, hati-hati sikit. Jadi yang tu yang dihurai dan ditafsirkan sebagian ulama, Allah Ta'ala pelihara zahir batin mereka daripada ada terpakai yang saya terjebak dengan apa-apa barang yang ditegah, walaupun tegah tu sebagai tegah makruh akan dia sekalipun. Kitab kita disebut takat tu, ada setengah kitab lain tu yang kata bukan takat makruh, bukan saja takat khilaful aula, bahkan benda yang harus pun patutnya Rasulullah boleh ambil, tapi dia tak akan ambil atas nama berlazat-lazat. Pernah dengar kan ada hadis Khalid Al-Walid pernah makan dhab. Lepas tu mengajak Rasulullah makan, dia kata ya ta'ala ya Rasulullah ni makan, mainlah makan dhab ni. Kalau ikut boleh Rasulullah makan, kita kalau makan anak tak pernah makan anak. Hari ni orang tak nak makan anak, boleh makan anak. Contohlah kan, tak nak makan sebelum ni. Pernah? Sajalah tanya dia kan. Apa cerita ni? Ada orang tak tahu makan anak, dia orang makan kat kedai. Ada juga kan. Apa cerita siapa dia tak tahu kan. Dia tak tahu pun perkembangan pondok. Duduk pondok tapi tak tahu perkembangan pondok. Pelik tu. Duduk pondok tapi tak tahu apa ilmu ngaji kat pondok. Itu pun pelik tak?
Apa ilmu pondok kita duk ajar nahwu sorab tu macam dia tak pernah duduk ngaji nahwu sorab. Telentang terap semua tu. Tu siapa dia tak tahu lah. Orang Afrika tu bukan orang sini. Apa saya nak sebut ni? Macam mana boleh kona jauh tu? Macam mana boleh pergi situ ni? Ha? Makan dok tadi. Cerita makan dok ni. Kalau ikut boleh dia makan dok. Tapi dia kata apa? Kalau ikut boleh ya try ke apa? Dia kata apa? Hadza laisa min tabiati qaumi. Makan dok ni bukan tabiat kaum Quraisy. Kaum Quraisy tak makan dok. Tapi dia tak pernah larang Khalid Al-Walid makan dok kan. Tak apa. Maksudnya apa? Boleh makan. Tapi Rasulullah tak akan makan atas apa nak try, nak cuba. Kalau benda ni nisbah kemuliaan yang ada pada bangsa Quraisy, kalau makan tu macam low profile lah sikit macam tu kot bahasa dia. Low profile, low standard. Dia tak akan makan nak tu yang akan menjatuhkan profile dan standard dia. Boleh faham saya buat? Saya ngaji ada tertunggu misal dia kata dia macam Agong lah masuk misal. Saya ngaji pun tunggu sebut Agong lah. Agong ni boleh dia makan gerai tepi-tepi jalan. Beli goreng pisang, ada warung-warung, ada kursi meja lebih kurang gitu aja. Pergi minta air, naik slow tarik lah tu. Naik slow tarik. Naik slow ais lah tu, naik slow tarik. Buh lah naik slow ais ke naik slow tarik ke kan. Duduk tepi jalan, buka kursi pun kursi lipat itu aja kan. Duduk tenggek tu, makan dua orang, tuanku dengan permaisuri, makan tepi. Tengok tepi lalu tasik Raban tu, duduk tepi tu. Duduk pula sebelah parit pula. Macam mana? Makan, boleh tak? Boleh tak apa-apa haram lah, betul tak? Tapi dia buat tak macam tu? Tak layak lah tuanku buat gitu. Betul, faham tak saya cakap apa? Kalau tuanku pun tak layak, Rasulullah macam mana? Macam mana kita punya tanggapan dengan Nabi Rasul? Apa kita punya akidah dengan Nabi Rasul? Di mana kita nak letakkan kemuliaan Nabi Rasul ni? Tu yang dia bila dop ni boleh je makan, tapi Quraisy, orang Quraisy tak makan dop. Tak makan. Saya buat misal lah kan, contoh makan ni. Kita zaman moden ni burger kan, burger makan. Hotdog makan hotdog. Kalau orang tua dulu dia tengok macam selera dah. Aku tengok kopel aku dia tak terangin aku nak makan kata. Kita tak ada ya. Saya mula-mula dulu cuma nak kata selera sangat tidak lah. Tapi bunyi hotdog tu saya dah bayang anjing dah. Walaupun tengok tak adalah rupa anjing, tapi nama dia tu menggelian tengok nak makan. Bila tak ada nama hotdog dah tinggal nama sosis apa, tu pun tengok, benda ni tengok dalam dia. Benda dalam ni dia buat pada binatang apa. Orang tua dulu tak usik. Walaupun benda tu dihidang kat dia. Bukan passion teman kata dia. Ni bunyi perak sikit lah kan. Bukan passion teman makan benda-benda macam ni. Tak selera aku kata. Kita kalau nak try boleh kan. Makan apa? Spaghetti. Contoh lah kan. Kita kalau cuba apa benda ni? Spaghetti. Try kata bunyi Italian apa? Italian food Itali ke? Spaghetti Itali ke? Tahu ni makanan Itali punya try Itali punya food macam mana? Tak ada. Kalau Nabi Rasul tak pasal aku nak pergi makan tu, baik aku makan ke rumah. Nampak dia punya tahap tu. Kita kalau macam mana? Pizza Hut. Nak rasa tak? Dengar pelik-pelik sikit, semua nak ditada. Dengar ni apa? Takoyaki apa? Takoyaki. Zaman saya kecil-kecil tu apa? Yang Cina punya tu, Yong Tau Fu. Masa tu kali pertama dengar tu, Yong Tau Fu. Bunyi pun Yong Tau Fu kan. Yang makanan yang bunyi latest sikit, Cha Ko Tiao. Dia bunyi Cina tu dengar pun tapi masak makan je kan. Tapi nak kata apa? Kalau orang tua dulu dengar, aku dengar nama apa aku tak ada selera, kembang tengkok aku dengar. Itu. Rasul ni dia punya kedudukan ni sebab dia nak ambil benda-benda tu walaupun harus tu. Dia punya tahap tu macam tu. Satu orang tua kita dulu saya tengok lah kan keadaan mereka adalah perasaan tu. Orang kata apa?
dia back to fitrah. Ini tu kot bahasanya. Dia ada fitrah. Kalau minum lah, minum Milo, minum susu okey betul. Minum air masak okey tak? Kalau minum apa tu? Boba. Boba apa? Teh tarik boba contoh lah. Saya tak kerti nak sebut nama ni. Apa sebut sikit boba yang ada nama glamour sikit macam mana? Ha? Kuat sikit. Apa tak tahu. Duduk sebelah je orang duk jual boba. Apa? Nama-nama yang ada buah binatang boba tu. Nama air dia canggih-canggih sikit. Tak tahu. Seorang tak tahu. Warak dia orang ni. Tak pernah minum boba. Kalau orang tua dulu lah macam mana? Tak selera aku nak makan. Dengan coklat chip lah apa-apa lah. Color-color apa kan. Rasa pun. Siapa ni? Pelik Tambah nak minum Coca-Cola, Pepsi, Coke. Apa nama tu? Kik Kapo. Tak ada teringin Pepsi, Coca-Cola, apa lagi? Kik Kapo. Apa lagi? 100 plus. Tak ada teringin. Aku minum ayam masak. Dia ada fitrah tu. Kita timah mau minum. Timah mau minum. Nama arak yang dia mau duk bising orang ni kan. Bukan minum timah cayak tu mampu minum tu. Saja usik ada jenama arak tu. Arak pun minum selamba ya kasbek pun macam tak heran Gina stout undur ke nalazi. Naik top guna stout. Undur ke nalazi. Tak ada pasal. Tu kata orang tua dulu dia ada fitrah macam tu. Rasul macam mana? Tentu fitrah mereka lagi hebat daripada apa orang tua kita dulu ada. Kalau makan nasi lemak apa tak apa, tapi kalau dia punya pelik-pelik kita kalau boleh ada pelik-pelik apa ni nak makan ni. Masuk restoran ni ada apa special minum. Lamb chop nak apa lah. Kalau orang ada orang dia suka cuba. Kalau orang dulu macam mana? Aku nasi goreng padahal nasi apa? Nasi goreng kungfu, nasi goreng Pattaya, nasi goreng paprik, nasi goreng nasi goreng tak ada gaduh cari benda lain lah. Faham ke saya cerita apa ni? Nak cerita fitrah tu. Macam kita sakit demam, cari apa? Orang ni Panadol. Orang dulu macam mana? Sakit demam macam mana? Dia tak ada Panadol, tak pernah sebut. Kalau tak ada ubat apa pun, zikir banyak-banyak. Allah Ta'ala nak suruh kita ingat dia sama, duk sihat duk lupa kat dia banyak. Dia bagi sakit ni nak beringat minta tolong dengan dia. Tuan. Dia punya jiwa tu. Kita sakit sikit mengeluh ada Panadol lah. Panadol saja ingat, tak pernah ingat Allah Ta'ala langsung. Dia orang ni sakit aja. Mudah-mudahan hak ni kifarat lama dah tak sakit ni, alhamdulillah. Tuan-tuan kau tak bisa dengar orang tua dulu cakap macam tu. Tapi orang tua dulu macam tu. Setahun dah rasa tak demam ni. Hari ni demam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ampun habislah dosa-dosa yang sebelum ni. Dengan sebab sabar ni, terima aja Allah Ta'ala bagi kita terima. Mudah-mudahan kita duk lolak orang ni, orang Ta'ala ampun lah dengan sebab dia bagi sakit ni. Nak suruh kita ingat dia ni. Cara dia mau berfikir tu. Kita tak ada. Ni apa ni? Tak sihat. Tak boleh nak kerja, cari makan pun tak boleh. Kita macam tu. Dia orang tak ada. Dia orang pandang dari sudut ketuhanan. Itu orang awam ya. Orang zaman lah ni. Bayang Nabi Rasul lah. Baik. Kemudian sebahagian tarikh lagi kata dia, dan setengah mereka itu amanah itu satu malakah. Satu malakah ni kalau bahasa kita ni dia satu kepribadian yang dah jadi darah daging. Macam tu. Satu kepribadian yang jadi darah daging. Dia bukan dibuat-buat. Dia bukan action tapi reaction. Yang putih tu kadang faham lagi. Tu malakah namanya. Action tau, action. Apa? Berlakon.
Reaction ni apa dia sebut? Kepribadian sebenar yang ada kat kita. Kalau action macam mana? Ni ada orang nak datang ni. Action. Baik ke jubah. Orang pegang tasbih. Action. Tu action. Reaction macam mana? Tak payah pegang tasbih, duduk saja. Bukan buat-buat tak, bukan buat. Macam dia macam tu. Yang ni kena ambil apa tu? Macam dia duduk berlakon tu lah kan. Yang ni. Okey. Babak yang kelima, siri yang ketujuh, action. Dia kan ada kepak macam tu kan. Kita tengok dia duduk berlakon tu. Action. Kan dia rakam waktu sekali. Nanti dia nak susun video dia senang. Action. Kita macam tu. Orang nak datang ni, pakat mesin rumput, contohlah, tak mesin rumput lah, pasal apa? Ada orang nak melawat pondok, satu mesin rumput. Kalau tidak, menerojah apa macam-macam, lantak lagi lah, sampah depan, babi mapuh depan pondok, ya. Orang yang memang ni malakah macam dia tak boleh tengok semak ni, aku berserabut tengok. Kalau dia pergi rumah orang pun, mak saudara dia ke, mak menakan dia ke, mak menakan dia ni kalau ikut kemas dah. Tapi dia kemas lagi. Dia pergi rumah mak menakan dia kata, maklum, saya nak kemas mak maklum boleh. Dia tak boleh tengok serabut mak maklum dia macam ni. Tengok dia susun. Dan bukan dia action tau, dia bukan berlakon tau, dia memang tu malakah dah. Tu dia macam tu. Dia tak boleh duduk. Dia tak senang duduk. Dia tengok berseripah, dia tengok kotak, dia tengok busuk, dia tengok apa berserabut macam ni. Alah, susun lah sikit pun. Dia tak boleh tengok. Nabi Rasul ni. Itu kata kita tengok orang biasa pun kita akan tengok, dia ni. Nabi Rasul, tu yang sahabat tengok Nabi ni macam mana? Tengok Nabi, tengok fizikal dia, tengok tingkah laku dia, tengok cara hidup dia, cara berfikir dia, cara dia berjalan pun. Dia bukan sembarang manusia. Imam biasa. Jangan kata kawan, lawan pun kata best. Musuh pun kata best. Cuma kot dengki je tu yang menyebabkan tak mahu iktiraf dia. Satu orang-orang yang kenal Rasulullah dengan apa ciri yang sepatutnya ada pada Rasulullah ni, dia sentiasa rindu kalau boleh nak jumpa Rasulullah, nak menatap wajah Rasulullah, sampai minta, ya Allah bagi aku mimpi jumpa Rasulullah, jangan aku tak nampak. Saya ajak sebut lagi, jangan bagi aku tak boleh tengok Rasulullah sekadar esok. Dia boleh teriak macam tu, minta jangan sampai aku tak boleh lihat Muhammad SAW sekadar esok, jangan aku tak jumpa dia sekadar esok. Aku dapat mimpi dia pun, aku sebut nama dia pun aku sonok. Dia punya perpahaman dengan Nabi Muhammad ni bukan sebarang lah. Satu, kita diajar oleh ulama kita, kalau kita tak rasa hebat ke Rasulullah pun ajar apa dia, sebut Muhammad ni dengan rasa ta'zim. Muhammad rasa memang he is very special person. Bila kita belajar pun kita dah tahu, macam tu hebat Rasulullah. Bayang tak? Baru kita tahu dia siapa. Jadi nak cerita syarah tu malakah. Jadi amanah tu satu malakah. Apa dia malakah ni? Bahasa disebut satu kekuatan yang teguh pada diri seseorang, menegah ia akan tuannya daripada mengerjakan segala larangan. Kita kadang bab ni bukan malakah kan. Contoh apalah, bini ada sebelah, buat kereta ada tol, tol pun tol dulu lah, tol ni lah ni tak ada orang jaga dah kan. Yang jaga tu selalu lelaki ke perempuan? Kalau bini tak ada ke lah macam mana? Tengok juga tak? Tengok juga. Bini ada ke lah? Tak tengok tu. Itu bukan malakah, itu action, bukan reaction. Orang reaction ni macam mana? Marilah bidadari apa daripada syurga duduk sebelah tuan.
Yang ghairu mahram aku, bukan mahram aku tak tengok. Oh. Bukan dia buat-buat tau. Dia memang takkan tengok. Dia memang takkan tengok. Kata bagi peri pun tak mau tengok. Dia takkan tengok. Itu orang nak dapat malakah. Rasul ni amanah tu. Macam tu sifat dia. Dia bukan tak nak buat dosa. Macam mana? Dosa ni orang kata apa? Tak ada pernah terfikir dalam gambaran hati dia, dalam nak fikiran dia, dalam hati sanubari dia. Tak ada istilah nak buat dosa, nak derhaka, nak menyembam diri, nak bersibuk dengan nak belazat, nak berseronok. No. Masya Allah. Tu jauh kita dengan mereka kan. Tu nak cerita malakah tu. Jadi kata dia, maka atas tiap-tiap satu daripada segala tafsir yang tersebut itu, maka iaitu kembali pada bahasa istilah dia ismah. Tu saya dah sebut awal tu. Memang setengah-setengah kitab bahasa ismah ni disebut awal lagi. Apa makna amanah? Al-amanah hiya al-ismah. Disebut awal je. Simpanlah perkataan tu. Bagi orang kata kita pun dah ambil faham. Sebut amanah je. Apa makna amanah? Ismah. Bahasa Melayu apa? Maksum. Apa makna maksum? Mereka takkan ada hati, takkan ada kepingin, takkan ada terlintas, takkan ada apa-apa perasaan nak derhaka pada Allah Ta'ala sama sekali. Bahkan sentiasa duk taat pun rasa tak menepati piawaian di sisi Allah Ta'ala untuk dia nak memenuhi keadaan dia sebagai hamba Allah Ta'ala yang taat pada dia belum selesai lagi tunaikan tanggungjawab tu. Ni maksum. Jangan bagi hurai macam ada saya sebut misal-misal tadi. Jangan ya. Itu masuk ismah. Ada Allah. Jadi semua tu akan kembali pada mana ismah. Tu. Apa makna ismah? Yakni terpelihara. Dia bukan memelihara, tapi terpelihara. Tidak? Sikit soalan bahasa Malaysia ni. Apa makna ter itu? Bukan dengan makna superlatif paling pelihara. No. Kalau kita orang yang memelihara, maksudnya kita sendiri yang kita pelihara diri kita daripada jatuh pada benda buat salah. Itu memelihara. Mereka macam mana? Mereka bukan memelihara. Mereka ni terpelihara. Apa maksud terpelihara? Memang Allah Ta'ala jadikan mereka azali lagi macam ni, very special person. Itu maksud mereka adalah terpelihara. Macam kita belajar bab ketuhanan dulu, Allah Ta'ala ilmu dia inkishaf. Apa makna inkishaf? Ternyata. Apa makna ternyata? Sedia nyata. Memang itu sifat Allah Ta'ala. Itu inkishaf, ternyata. Ni apa keadaan Nabi Rasul? Apa? Terpelihara. Tu yang cuba hadamkan bahasa tu. Tu yang saya ngaji, ada guru yang ajar bab bahasa ni, kita ngaji dengan bahasa Melayu macam tu, dengan faham tu, kita baru akan faham. Macam tu maksud bahasa ni. Sedap bahasa orang tua dulu. Memang sedap. Walaupun bahasa Melayu, walaupun tak ngaji Arab lagi, tambah ngaji Arab, faham pula macam mana tertib dengan Arab tu. Nak faham bahasa Melayu, yang dengan bahasa Melayu kita faham disiplin bahasa Melayu, saya sebut terpelihara di, ternyata di. Yang bahasa Arab inkishaf, faham pula ada inkishaf tu, ada inkishafah dengan mana bina'ul mutawa'ah, faham dengan uslub Arab tu. Nabi Rasul ni bukan sebagai orang. Kita akan bahasa tu yang bila sebut bahasa tu pun dah. Ya Allah, ya Rasulullah. Kalau bab ketuhanan satu, bab kerasulan satu. Itu yang Quran tu, apa bayang tu, kalau orang kaum Quraisy yang dia faham Quran ni, Quran tu turun tu dengan bahasa-bahasa yang dia faham sangat. Macam mana? Kau tak beriman saja. Nanti yang mereka bila turun ayat Quran tak cengang tu. Habis-habis tak boleh nak lawan. Yang mana tak setuju dia kata apa? Ni sihir. Pasal boleh memukaukan orang. Ni perkataan Tok Nujum. Pasal apa? Nak menjampi orang. Nak sihir orang supaya orang terpukau dengan kata-kata dia. Bukan orang terpukau dengan kata-kata dia, memang bahasa dia sangat tajam. Jadi maksud ismah ni terpelihara. Terpelihara. Maksudnya apa? Memang
Atau dia adalah malakah tu, bahasa malakah tu saya nak terjemah apa? Ada bahasa sedap-sedap lagi tak? Tu kalau bahasa orang putih tu reaction lah, bukan action. Action faham kan? Kita nak action ni betul tak? Mula tu hoha. Tu saya datang, Ustaz. Oh, contoh lah. Saya tak kata orang sini. Ni orang Afrika mana tu? Ustaz. Oh, diam. Bangun, kiam. Warak ya. Tunduk ya. Lagi kita lalu. Itu bukan reaction. That is just action only. Itu satu hal. Kalau dari sudut lain, munafik nama dia. Kalau takrif kita, munafik ni apa? Kalau nisbah mengaku mulut tu, saya sebut Urdu selalunya, zaban se ikrar kare, dil se tasdik na kare. Apka ni kamu kan? Nifaq hai. Ni munafik nama dia. Mulut cakap ni, tapi sebenarnya hati tak terima sikit pun. Ya. Tu kata depan orang baik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, jumpa geng-geng puak-puak dia mah jumpa pada orang tertentu, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah makan? Bagus ya. Belakang kita macam rimau baham. Saya tak sebut siapa kena tu agak-agak asal mendidih tu bagi dapat malakah. Kita mengaji tu perbetul diri banyak. Saya pun tak ada niat nak sini-sini, tapi kadang-kadang bila bercakap tu dia terasa macam nak kata ke orang macam tu kan. Memang tak tahu, kita pun kadang kata pikiak pun nak kata macam tu, tapi bila dah sebut macam tu dengan definisi macam tu, tu yang pepatah Melayu sebut tu kan, siapa makan lada dia rasa pedas. Orang tak rasa tak makan lada bukan rasa apa-apa. Satu kadang saya ngajar ni, orang yang biasa tak ada apa-apa pun dengan kita ngajar ni. Tapi orang yang ni kata kat aku ni nak ngatur aku ni nak ngatur orang ni. Dia nak bodohkan aku. Saya duk sebut bodoh memang. Kadang saya sebut bodoh, bukan bodoh. Bengong. Oi, ustaz kata dia, ustaz ni tak ada akhlak langsung. Tak ada akhlak kena kat dia. Kan? Orang yang memang tak ada masalah apa-apa kata dia, entam lagi ustaz. Dia suruh entam lagi. Bahkan dengar entam tu lah bagus. Siapa? Baru aku boleh berbetul diri. Hak tu lah nasihat untuk aku. Orang yang jenis berbulu ni kata dia, ni kira nak kata orang je lah. Daripada awal dan hujung kira orang kata, aku benci ke ustaz ni. Dia yang sebut makan cabai dia bedah tu. Jadi makan cabai ke? Astagfirullah. Yang tu kita nak faham ismah dan amanah pada Nabi Rasul. Tu atas kita bicara ni, tu agak-agak Nabi Adam makan buah khuldi tu. Makan buah khuldi, pokok khuldi. Tu ada huraian tu panjang. Takkan makan pokok lah, makan buah lah. Sebut pokok tu, makan buah yang ada pada pokok. Bukan makan pokok khuldi. Nama pun syajarah. Syajarah ni pokok batang kayu, orang panggil syajarah. Takkan makan syajarah. Kalau zar'i bolehlah makan zar'i, makan sawi, makan kangkung. Satu, maksud kata syajarah tu maksudnya samari syajarah. Sikitlah dengan bahasa-bahasa Arab itu. Agak-agak Nabi Adam makan tu, bohpi agak-agak tu. Agak-agak dia makan tu pasal memang dia kena tipu dengan syaitan, pasal dia banyak lalai, pasal dia pun nak hidup kekal dalam syurga. Betul dia tengok tersilap makan, betul dia ikut hawa nafsu dia, betul isteri dia pujuk dia suruh dia makan pasal syaitan nak makan macam tu kan. Tapi ada cerita-cerita macam tu kan, Nabi Adam tak nak makan tapi isteri dia pujuk, makanlah bang. Dengan sebab isteri dia makan, dia pun makan. Isteri dia makan sampai bawah, dia makan sampai lekat kat sini. Lepas tu keluar pada syurga. Lepas tu dia pun taubat, Rabbana zalamna anfusana. Macam tu cerita Nabi Adam. Ada orang cerita macam tu Nabi Adam. Macam tu Nabi Adam. Saya buat muka ni, macam tu cerita Nabi Adam. Jijik dengar. Kita dengar tok-tok guru duk cerita Nabi Adam dengan cerita indah. Dengar hak tu kembang tengkok tu. Ingat? Macam ni Nabi Adam. Mustahil Nabi Adam macam ni. Padahal kita dengar tutup guru kita yang faham siapa Nabi dan Rasul ni. Masya-Allah.
Meleleh air mata kita tengok kenapa Nabi Adam sanggup makan buah kuldi. Pasal dia tahu daripada zuriat dia nanti akan lahirkan Nabi. Dan Nabi bukan Nabi sebarang Nabi. Nabi apa? Nabi adalah yang akan jadi ketua segala Nabi-Nabi. Daripada benih dia, daripada zuriat dia, daripada isteri dia. Dalam syurga tu bukan tempat beranak pinak. Air mani pun tak keluar, kencing pun tak keluar. Dalam syurga mana ada kencing berak, mana ada tandas. Mana nak dapat anak? Mana dapat anak macam mana? Kena makan, kena keluar dari syurga. Macam mana nak keluar? Kena makan buah khuldi. Satu dia makan. Dia makan tu atas dia faham kenapa dia makan. Pasal Allah Ta'ala nak jadikan khalifah atas muka bumi, bukan nak jadikan khalifah dalam syurga. Tu ulama-ulama kita hurai satu cerita Nabi Adam ni, kita dengar indahnya cerita Nabi Adam. Kalau orang tak faham ni, ambil cerita version mana saya tak tahu, tambah main baca je, kita dengar mulut-mulut Tok Guru kita, bukan sebarang orang. Semua ayat Quran yang ada, semua muskilun dia selesai dah kan? Cuma nak cerita semua ayat Quran lagi kok muntah hijau. Dia bagi cerita je. Yang ni sepatutnya kita faham kat Nabi Adam. Dengar cerita dia best. Itu atas kita faham cerita amanah ni, Nabi Adam takkan sehina macam tu. Subhanallah. Allah Ta'ala takkan pernah ada salah pilih siapa yang jadi Nabi dan Rasul dia. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Pasal Nabi Rasul ni dia memang pilihan. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala yang pilih. Takkan pilihan Allah Ta'ala lelaki-lelaki. Takkan Allah Ta'ala pilih Nabi Adam nak jadi Abul Bashar ni. Takkan dah awal-awal buat rekod buruk. Ya. Padahal dia Nabi dan Rasul. Takkan awal-awal buat rekod buruk. Takkan. Subhanallah, dia takkan buatnya. Dia tahu sangat siapa Nabi Rasul yang dia nak bagi jadi. Itu format mesti ambil dengan format yang betul buat akidah. Khas kita berjaga akidah kata apa? Nabi Rasul. Dia nak belajar satu-satu tafsir, akan masa. Tapi akidah kita dah faham ni, insya-Allah kita punya akidah dengan Nabi ada, dengan Rasul. Itu pun Nabi Adam, Nabi Muhammad macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Lagilah. Nabi Adam pun bukan ulul azmi. Dia Nabi Rasul aja. Kalau Nabi Nuh macam mana? Tu pun Nabi Nuh. Nabi Isa macam mana? Nabi Musa macam mana? Nabi Ibrahim macam mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana? Berapa punya level tu? Bahkan kita tengok tutup guru ulama kita pun, yang tu pun kita dah angkat tangan dah kan. Yang tu manusia biasa. Tabi'in macam mana? Tabi'in macam mana? Sahabat macam mana? Sahabat pun kita dah tengok angkat tangan dah. Rasul macam mana? Baru kita akan ada perasaan mulianya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebut dengan bangganya, aku umat Muhammad SAW. Baik. Jadi itulah pegangan kita kena faham kepada Nabi Rasul, mereka ni amanah. Wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Itu dulu. Dan seterusnya sifat ketiga pula. Tabligh. Ada soal. Dalam ya. Ya. Mimpi Rasulullah. Nak kenal Rasulullah tu. Kesalahan kita tu lah, kesalahan supaya mimpi Rasulullah kan. Sedangkan dalam bab mimpi, adakah boleh direct kita hendak bermimpi Rasulullah, sedangkan kita ada guru khas, kita tak ada pun niat nak bermimpi untuk bertemu dengan guru kita. Jadi adakah itu daripada segi tak melanggar adab kita? Soalan tanya mengenai masalah asal nak sebut mimpi jumpa Rasulullah kan. Satu, bermimpi jumpa Rasulullah dia ada jaminan satu kan. Mimpi jumpa guru kita belum tentu jamin yang tu guru kita walaupun rupa guru kita. Tentu satu suku. Macam mana pun ada disiplin-disiplin kita pengajian
dengan perguruan ni, apa kita baca Diaul Murid hari Sabtu tu, ke depan ni jumpa lah. Yang bila kita ada hubungan salah silah dengan guru, antara adab waktu zikir ni, apa dia? Hadirkan rupa guru. Pasal dia adalah istilahnya rabitah. Dia adalah penyambung yang menghubungkan kita dengan siapa sebelum. Nak pergi direct Rasulullah, kita bukan nak boleh direct dengan Rasulullah. Yang tu dari sudut bab zikir apa. Macam mana pun, atas soalan kata kita minta bertemu Rasulullah, memang antara benda yang diharuskan untuk minta, dan dibenarkan kita untuk minta, dan mungkin di atas perasaan yang terlalu kasih sangat dekat Rasulullah ni. Satu ada perasaan macam tu. Dan selalunya orang yang memang ada perasaan kasih macam ni, memang dia akan kasih sangat dengan guru dia. Dan memang perjalanan, selalunya perjalanan agama dia, memang di atas perjalanan yang lurus dah, baru dia akan ada perasaan macam tu. Kalau kita yang muka sekupah ni, tu dia kata, nak berselawat pun tak rajin. Jangan kata saja-saja nak berselawat, bagi wajibkan pun. Hang kena selawat 100 kali dah lah. Rajin tak 100 kali? Agak-agak boleh habis tak suruh selawat? 100 kali. Melengung kau. Hang boleh habis 100 kali selawat? Agak-agak beban ke menyeronokkan? Beban kan menyeronokkan? Beban. Tu 100, kalau 500 macam mana? Beban gila, silap aku pergi ambil. Kena 500 kali. Mampus aku nak habis 50 pun tak boleh. Orang yang memang dah sempurna dah dia punya faham agama macam mana? Tak payah dia ambil dengan suruhan guru macam mana? Dia dah selawat saja 1000 sehari. Dia dah selawat saja 1000 sehari. Zikir, kita tak payah bagi dia zikir la ilaha illallah 100 pagi 100 petang. Dia dah zikir 10,000 sehari. Dengan hemah yang ada pada dia tu, dia dah zikir dah. Istighfar, kita suruh istighfar 100 kali contoh kan, guru suruh istighfar, dia dah istighfar dah 500 pagi 500 petang. Nak kata kasih dengan Rasulullah, dia memang kasih lama dah dengan Rasulullah. Tak pernah ada dia buat ni selain daripada hak macam mana yang Rasulullah buat. Memang kita lah ni jauh lah kan. Cuma nak kata atas soalan, tak ke dengan kita minta mimpi Rasulullah tu melanggar adab perguruan, padahal kita tak pernah mimpi pun nak berjumpa dengan guru. Dengan guru ni, kalau saya ngaji lah, ada sebagian guru sebut, dengan guru tak payah mimpi. Mimpi buat apa? Hang boleh jumpa, pergi jumpa, duduk majlis dia, sahabah dengan dia banyak-banyak. Sikit pasal tu. Bukan mimpi dengan guru. Guru ni kita boleh pergi duduk ngaji dengan dia, khidmat dengan dia. Tu istilahnya dia panggil mahabbatus syekh, sahabatus syekh, khidmatus syekh. Ada macam tu. Dengan guru duduk depan, takkan nak mimpi. Takkan guru duduk sini, kita duduk kat pondok, aku duduk dengan guru ni, kepala otak main sini duduk ngaji. Bahasa kepala otak keluar lah. Tapi Rasulullah mana boleh jumpa? Tu buat macam mana? Duduk dengan guru dan faham siapa guru, guru pun mengajar kita macam mana hubungan kita dengan Rasulullah. Dengan tu akan minat kat Rasulullah, duduk dengan guru tapi hati hadir kat Rasulullah. Jadi memang orang yang betul perjalanan ni, dia akan ada jiwa macam tu. Jiwa macam tu. Jadi atas soalan tak akan melanggar adab, tak. Maksudnya memang kita disuruh berdoa pun. Memang ulama-ulama kita, kalau saya sebut nisbah, kalau nisbah apa saya baca kan, nisbah baca saya ada benda-benda yang untuk guru dulu ijazah amal suruh kita amal baca. Dalailul khairat tu, antara doa-doa dalam dalailul khairat yang kita selawat tu, antaranya minta tu. Jangan tegahkan aku daripada aku boleh melihat Rasulullah di akhirat esok. Ya Allah, bagikanlah aku boleh bermimpi jumpa Rasulullah. Kalau aku tak pergi jumpa Rasulullah pun, bagi aku boleh pergi ziarah Rasulullah. Boleh aku mudahkanlah aku untuk pergi ziarah Rasulullah, untuk pergi ke tanah haram Mekah, Madinah. Dan kalau boleh, bagi aku boleh duduk di Madinah supaya hari-hari boleh pergi ziarah makam Rasulullah. Tu doa dalam dalailul khairat tu. Kalau boleh, bagi aku boleh tinggal di Madinah pasal boleh pergi hari-hari jumpa Rasulullah di makam dia. Sampai macam tu dia orang punya keinginan, orang kata apa, kasih dia nak pergi datang, nak hadir hati kat Rasulullah tu, sampai macam tu. Kita itulah satu hal lah. Atas soalan kata adakah tu melanggar adab, tak. Bahkan yang tu memang dia selalunya yang tu dia istilah malakah yang akan hasil terfitrah daripada faham guru siapa. Guru pun bawa kita cinta Allah, cinta Rasul. Guru biasanya dia tak akan ajak kita mengasihi guru. Guru ni dia akan ajar kita kasih Allah dan Rasul. Tapi bila kita kenal apa yang dia ajar tu untuk kasih dan Allah dan Rasul, takkan boleh bawa kita ke situ melainkan guru
kita tak payah diajar untuk kasihan guru, tapi kita kenal siapa guru kita. Kalau ikut ajaran ulama-ulama kita macam tu, dia tak payah ajar aku guru kau kena hormat aku macam tu, tak payah ajar. Dia ajar supaya manusia kenal Allah, kenal Rasul. Orang yang mengaji ni dia akan faham dengan fitrah yang ada pada dia. Apa dia? Aku takkan boleh kenal Allah Ta'ala dan Rasul melainkan guruku. Tu yang keluar ungkapan murid kata laulal murabbi ma'araftu rabbi. Keluar ungkapan itu. Bukan guru yang ajar. Tapi murid di atas dia faham apa yang kedudukan yang dia ada, gurulah yang tarbiyah dia. Memang dia ada perasaan ke Rasulullah, tapi dia tak akan boleh perasaan menyentuh melainkan guru yang dah ajar dia perasaan menyentuh kat dia. Boleh ke Rasulullah. Jadi atas perasaan nak ke Rasulullah tu bukan istilah melanggar adab. Bahkan yang tu sebenarnya itulah maksud guru pun. Guru asuh memang bukan untuk murid kasih kat guru. Guru asuh supaya apa yang sepatutnya dihasilkan dengan ajaran guru untuk ke Allah dan Rasul hasil, walaupun dia tak kasih kat guru. Tapi mustahil kalau dia hasil untuk kenal Allah, kenal Rasulullah, dia akan tak peduli guru dia. Mustahil. Boleh kata mustahil. Maksudnya apa? Tak akan berlaku orang murid-murid yang kenal Allah dan Rasul yang akan mengabaikan siapa guru dia. Tak akan berlaku. Dalam sejarah, sepanjang sejarah, orang yang di atas jalan yang betul ni takkan jadi macam tu. Kalau murid yang macam kacang lupakan kulit, ini bukan murid, ini dal ka murid, tak pun bal ka murid, kal ka murid, cinal ka murid. Punya urdu sikit kan. Ini murid lain ni. Dia berkepentingan, bukan murid yang betul-betul nak ambil apa ajaran guru. Macam itulah sikit. Dan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.